Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Kita sambung lagi dengan topik yang sama. Okay, Mechanical Engineering Design khusus MC332. Okay, hari itu kita tengok sedikit pengenalan subjek, learning objective, some course info, assessment dan sebagainya. So hari ini kita nak sambung lagi dengan topik yang pertama, okay, adalah Intro to Engineering Design. Tapi sebelum kita nak intro dulu sikit, okay, kita buat sedikit, kita panggil sebagai ice breaking. Walaupun kamu tak ada, saya anggap kamu ada di depan saya. Walaupun saya dapat cakap depan monitor ni, okay, I try my best untuk bercakap dengan kamu, walaupun saya nampak kamu lah, saya anggap saya nampak kamu di depan saya, okay. Right, so dalam kelas saya lebih kepada activity, so kita akan buat activity kan, okay. So pertama, let's say keluarkan satu kertas, kertas A4, so keluarkan satu kertas A4. So saya nak kita main lukis-lukis lah, lukis-lukis bersama saya, bersama instructor Alif Farhan, okay. So dah ada paper, okay, dah ada semua, okay, dah ada paper. Of course dah ada paper, mesti ada pen jugalah, mesti ada pen, okay, kan ada pen. Okay, so saya nak di dalam 10 saat, so in 10 seconds, saya nak kamu semua draw baby. Senang je, baby, saya kira lah, saya kira nak bagi adil dan sama-sama. Kita kira 10,000, 9,000, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000, kosong. Okey, dah okey, so aktiviti ni sambung lagi. So kita main lukis lagi. So, saya bagi juga dalam masa 10 saat, saya nak kamu semua lukis door. Ni yang paling senang. Tadi rasanya macam susah lagi. Ini senang, okey, kita kira, okey, 10,000, 9,000, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000, zero, habis, okey. Alright. Jadi so kita masih banyak masa lagi, saya rasa. Okay, let's say kita continue lagi, melukis lagi juga. Okay, kita nak lukis juga, okey. So dalam 10 saat, okey, menggunakan kertas yang sama yang tadi tu, okay, lukis kat mana-mana hiruk-hiruk yang mana yang kosong lagi, okey, kita lukis juga. So dalam 10 saat kita lukis rumah 10,000, 9,000, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000, kosong. Okay, house, okay, habis lukis house. Jadi so, ni terakhir, okay. Saya tahu dah, kamu dah saya tahu semua cara lukis budak generasi sekarang memang hebat melukis, saya memang tak itu melukis. Kalau kita tengok tangan saya, okay, ni adalah tangan engineer lah, tangan engineer dia pendek sikit, tangan orang ada arts dia jadi panjang sikit lah, okay, tapi saya rasa budak-budak sekarang memang lukis lah, dia lukis mesti cantik lah daripada saya. Tapi kita tidak lukis yang terakhir juga. So dalam 10 saat saya nak kamu draw innovation. 10,000, 9,000, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000, kosong. Habis innovation. Okay, so kenapa kita main lukis, padahal ni kelas khusus engineering design. Kenapa kita main lukis, sebenarnya di dalam kelas kita, untuk generate idea, kita mesti kena ada sedikit basic lukisan, at least boleh lukis sedikit, okay. So bila kita bagi something, you boleh melukis lah at least, sebab kadang-kadang kita ada idea di dalam otak kita ni, ada idea, tapi idea tu kalau kita tak boleh translate ataupun kalau kita tak boleh terjemahkan dalam bentuk lukisan,
design tu takkan datang, idea tu takkan terjadilah. So bila ada idea, mesti kena terjemahkan di dalam bentuk lukisan. So untuk kes ni dalam bentuk 2D paper plane tu lah, ada paper, kita kena lukis. So selagi tak lukis, idea tu takkan come out. Idea tu hanyalah angan-angan semata-mata. So kita tak mau jadi macam tu. Sebab tu kena ada bolehlah melukis sedikit lah. Walaupun lukis tu tak cantik lah, walaupun kadang-kadang bayi tadi yang pertama tu nampak macam alien, okay, at least kalau kita bagi dekat kawan-kawan kita, dia masih boleh dibaca lagi lah, at least boleh orang faham dan itu adalah bayi lah. Okay, contohnya kalau lukis pintu, kita pun boleh melukis lah, kita lukis benda tu, orang lain boleh faham. Sebab di dalam design ni, bila kita buat something, kita tak boleh kita shock sendiri. Kita kena pastikan orang lain juga faham apa yang kita buat lah. Maksudnya kita boleh translatekan idea kita dalam bentuk paper plane, dan paper tu bagi tunjuk ke orang, lukisan bagi tunjuk ke orang, dia boleh faham. So itu sangat penting di dalam design. Okay, so pengajaran yang kita buat ni, Melody Lukisan ni, okay, yang penting kita boleh lukis, kita boleh translatekan idea kita, dan kita boleh beritahu dekat orang lain. Even pun kalau benda tu adalah abstract sekalipun, seperti innovation ni. So innovation ni benda yang abstract kan, bukan benda yang fizikal yang tidak boleh dilukis, tapi kita boleh juga interpret that innovation dalam bentuk abstract pun kita masih boleh lukis. Contohnya mungkin kita boleh lukis kepala orang yang ada mentol menyala. Itu pun salah satu innovation, ataupun kepala tu ada giga kan, innovation, that is innovation. Okay, tengok orang macam mana dia lukis innovation tu. Okay, so setiap apa yang dia lukis sebenarnya adalah karakter orang tu sendiri. Kita boleh tahu karakter orang berdasarkan lukisan. Tapi saya tak nak beritahu lah apa karakter orang kalau lukis setiap tu. Itu kelas lain lah. Sebab kita kelas design tu. Yang penting idea dekat sini adalah kita boleh translate idea kita dalam bentuk lukisan dan boleh kita share kepada orang lain. So itu baru kita buat design. Alright, so sebenarnya saya masih ada aktiviti lagi. So aktiviti nombor 2, okay. Aktiviti nombor 2 ni memerlukan anda menggunakan kertas lagi. So perlu ada kertas lagi. Dan saya akan menggunakan kertas yang sama. Kamu terbalik kertas tu ke belakang, dia kosong lagi. Okay, so guna kertas yang sama. Saya nak kamu lukis tak naklah 2 minit. Kita buat sekejap je lah. So dalam 2 minit tak apalah 2 minit tapi saya try cepatkan. So design an ideal wallet. So saya nak kamu reka bentuk you punya ideal wallet. So wallet yang boleh simpan duit, wallet. Kalau lelaki ada wallet kan, perempuan mungkin tak ada wallet kan, pakai dompet tu. So kalau perempuan boleh lah buat dia punya ideal dompet lah macam tu lah. So boleh try buat. So dalam masa 2 minit saya bagi. Okay, saya stop jap. Okay, 2 minit Okay, so dah 2 minit. Okay, so kalau dah lukis, okay, so masa kamu lukis tu, adakah masa kamu lukis tu, sebelum kamu lukis tu kan, ada tak kamu tanya orang sebelah? Maksudnya tahulah kan, mungkin ada yang duduk seorang-seorang sekarang. Okay, kau tanya orang sebelah, tanya jin kot kan. Right. Let's say lah ada tak kalau ada duduk bersama-sama kawan, ada tak tanya orang sebelah, kau nak design macam mana ada tak? So majority bila kita buat benda ni, usually dia tak ada tanyalah orang sebelah. So itu dia dalam design ni. Sebenarnya kita tak boleh design tu short sendiri. Okay? Design, bila nak buat design tu mesti adalah design yang ramai orang suka, ataupun berdasarkan customer ataupun client. So bila berdasarkan klien, so kita kena ada satu sifat yang kita panggil sebagai sifat empathy. Okay? Sebab apa? Sebab design tu bukan daripada design kita. So design tu mestilah design daripada klien kita. So bila daripada klien kita, so kita kena tanya design tu kepada orang lain lah. So kalau kita tak tanya design tu, okay, contohnya bila saya nak design kawan saya punya design tu, saya mesti tanya, interview dia sedikit lah kan. So bila nak interview tu, kita kena ada satu sifat yang kita panggil sifat empathy.
Contohnya dalam contoh ni adalah ataupun dalam gambar yang kita tengok dekat slide ni adalah gambar seekor kucing di tengah miming bayi tu so, kucing tu tengah memahami perasaan bayi tu. So bila kita dapat memahami perasaan bayi tu, kita akan buat a good design lah. So design tu dia jadi design bukan shop sendiri. Design tu adalah berdasarkan design orang lain. Of course buat design sendiri memang mudah, mudah kan. Design yang kita nak lebih mudah lah nak design compare dengan design orang lain, ataupun customer. Sebab customer ni dia ada macam-macam PL yang dia nak kan. Sebab tu bila nak buat design berdasarkan customer ataupun klien, dia jadi design tu sangat susah sedikit lah berbanding dengan design yang kita nak. Tapi design tu insya-Allah kalau kita buat dengan baik, dia akan boleh dijual lah di pasaran. Okay. Kalau kita buat shop sendiri, mungkin tak ada orang yang nak beli. Sebab kita akan ada satu konsep nanti, konsep market survey, yang di mana kita perlu buat survey, dan survey itu akan diisi oleh kita punya potential client. Alright, so sebab tu kita kena ada simpat empathy tadi bila nak bertanya kepada customer lah. Sebab tu penting sifat tu bila kita nak design nantilah. So design tu bukan shop sendiri, tapi design tu mesti design berdasarkan orang lain. So bila macam mana kita nak implement this empathize ni, okay, sifat simpati pada orang. So bila kita tanya soalan kepada kita punya potential client, kita akan tengok dia sebagai orang yang beginner. Walaupun you are very good dalam satu-satu produk tu untuk buat benda tu, tapi kamu terima orang tu terima je lah walaupun idea dia bodoh, anggaplah kamu terima je walaupun idea dia sangat bodoh lah sorry bahasa saya kasar sikit maksud dia walaupun idea dia tak masuk akal, okay, tapi terima sajalah kebodohan dia, terima saja, okay. Dan juga kita tengok benda tu dengan secara curiosity, kita tunjuk minat terhadap customer kita ataupun idea yang diberikan oleh customer tu, okay. Dan respect dengan idea dia, walaupun idea tu bodoh, okay, respect idea dia, sebab kita akan ada satu part nanti kita akan filter idea-idea yang okey dan tak okey nanti, okey. Dan juga jangan judge, ataupun jangan jadi judgement, jangan bagi idea tu kita akan terima bulat-bulat, okey. Dan jangan prejudis idea orang, so just terima saja, okey. So ini sebenarnya kita nak implement empathize bila kita nak buat design atau nanti kita nak buat some interview session dengan klien kita alright. So untuk kes ni kita nak kalau boleh saya nak buat, tapi itulah kadang ada seorang tu duduk seorang-seorang, takkan nak buat dengan gym lah So kalau duduk dengan partner, biasa kita boleh buat lah this activity nombor 2 yang tadi, yang sebelum ni kita buat dengan seorang-seorang, okay. Tapi yang ni lebih sedikit susah, okay. Aktiviti yang sama, still melukis wallet ataupun dompet lah untuk perempuan, okay. Cuma isu dia yang pertama ni adalah kita perlu interview kita punya kawan ataupun rakan sebelah sebelum kita design lah, sebab kita nak design tu adalah design shop sendiri, okay. So interview dulu kawan, okay. Let's say kita ada partner A, partner B. So A tanya partner B, so apa yang dia mahu lah untuk design wallet, dan lepas tu kita suruh partner B tanya partner A, so macam mana dia nak design benda, design wallet yang dia suka lah. So kita bagi masa untuk membuat this activity, alright. So sama macam tadi, kita bagi dalam masa beberapa minit untuk kamu selesaikan lah this activity, okay. So dah habis, anggaplah kita dah habis, okay, benda ni, okay. So habis activity ni. So basically bila kita lukis partner, bila kita tanya overall, bila kita tanya pelajar bila buat aktiviti yang tadi tu, so pelajar akan rasa very difficult untuk buat aktiviti tadi. Sebab apa? Sebab aktiviti tadi tu sebab sebelum ni mudah, kalau buat design sendiri mudah, tapi buat design orang lain dia jadi sangat susah lah, sebab macam-macam karena so itu yang kita akan undergo nanti di dalam design proses nanti, bila kita buat projek design tu. So kita terpaksa melayan semua benda ni, dan juga kalau benda tu memang logik, so kita akan letak di dalam design kita. Sebab tu dia akan sedikit rasa susah bila buat design berdasarkan klien, okay. So
kesimpulan untuk aktiviti ni adalah bila kita nak design, mesti design tu adalah berdasarkan client, bukan daripada kita. Kalau tidak, kita shop sendiri. Bila kita buat shop sendiri, tak akan ada orang beli kita punya produk. So itu, ingat benda tu. Okay, habis dah aktiviti 2. Okay, aktiviti melukis dompet. Okay, right. Okay, tapi dalam tanya soalan tu, kadang-kadang bila kita tanya, let's say kita buat interview session tadi, mungkin interview session tu dia macam tak berapa best bila tanya tu, let's say macam contoh tadi tu melukis wallet bila kita tanya wallet tu, okay, kenapa kau nak bentuk dia petak, contohlah so kau nak bentuk apa, let's say A tanya B, kau nak bentuk apa, aku nak bentuk petak. So selalunya kita akan ended dia macam tu. Tak nak kita nak tahu lebih lanjut kenapa dia nak betul-betul petak tu lah. Okay, contohnya A tanya, kenapa kau nak bentuk petak? B jawab, contoh, kenapa kau nak bentuk apa? Saya nak bentuk petak. Kenapa kau nak bentuk petak? Sebab poket saya bentuk petak. So tanya lagi, kenapa kamu nak bentuk petak? So itu salah satu cara untuk tahu kenapa dia nak bentuk petak. So kita boleh menggunakan teknik ini lah, 5 why ni. 5 why ni adalah kita tanya. So usually kenapa dia 5? 5 tu usually jarang lah kita tanya sampai lebih daripada 5 why lah. Sebab apa? Kalau lebih daripada tu kena penampar lah, kena kasut dengan orang tu lah, naik menyampah pun dengan orang ni. So basically dalam interview question kita boleh gunakan 5 why sebenarnya. Sebab apa? Bila kita menggunakan teknik 5 why ni, kita boleh tahu root cause ataupun cause design tu, kenapa bentuk tu nak semestinya petak. Rupanya poket dia bentuk petak contoh. So, kalau kita cuma hanya dapat jawapan petak, saya nak bentuk petak segi 4, kita tak tahu apa root cause dia, kenapa dia nak bentuk petak. Okay, sebab tu kita boleh gunakan implement this 5 why techniques bila kita buat some interview session. Tapi untuk survey dia tak berapa sesuai lah menggunakan this 5 why techniques lah. Okay, so teknik ni saya introduce. So mungkin lepas ni pelajar boleh buat some 5 why techniques untuk cari yang sepatutnya yang interview kita dapatkan root cause untuk setiap apa-apa lah masalah ataupun problems. Alright, saya tak mau teruskan aktiviti ini, okay, sebab aktiviti ini dia akan take times. Okay, basically kamu boleh juga continue ni dengan kawan-kawan kamu kemudian menggunakan 5 why techniques. Okay, tanya soalan tu lebih-lebih sikit. Okay, tanya why sampai orang menyampah kat kamu. Okay, tanya dia kenapa nak macam tu, why 5 why technique. You can, kita nak dig something, kenapa dia nak design dia macam tu. So mungkin ada yang interested nak teruskan dengan kawan-kawan tu. Okay, kalau ada, okay, so boleh teruskan dan tanyalah this 5 why technique. So mungkin kamu akan dapat design yang lebih baru. So kalau kamu try lukis balik aktiviti yang sama, kamu mungkin akan dapat dia design dia sedikit berbeza menggunakan teknik 5 why. Sebab kita try untuk deep tanya root cause kenapa dia nak design dia macam tu. Alright, so kita berhenti macam tu. So maksudnya kamu dah buat aktiviti ni. Okay, so basically design sepatutnya berlainan sedikit lah, akan sedikit berlainan daripada yang sebelum-sebelum ni. Okay, alright, so kita untuk slide ni saya ada bagi satu gambar di sini. Okay, so gambar ni menunjukkan ada seorang budak lah tapi kita tak pasti apa yang budak ni tengah buat. Okay, mungkin kamu boleh bagikan pendapat apa yang sedang dibuat oleh pelajar ni. Agaknya apa masalah budak ni sekarang ni. Okay, so mungkin masalah pertama dia masalah pertama dia nak ambil buku mungkin dan dia tak sampai nak ambil buku tu. Okay, yang kedua, kalau kita tengok gambar ni, sebab gambar ni macam-macam meaning boleh datang kan. Okay, so nombor 2 apa, mungkin dia tengah posing dekat laci. Okay, yang ketiga mungkin dia nak panjat ke. Okay, yang keempat
dia nak selfie kat situ ke, kita tak tahu masalah dia. Okay. Sebab tu bila ada masalah, kita kena buat that interview session ataupun survey. Okay. Sebab kita kena tahu apa masalah orang tu. Sebab bila nak buat projek mesti ada masalah. Sebab itu adalah kita punya drive ataupun kita punya motivation. So kalau tak ada masalah baik kita tak payah buat projek, buang masa saja buat projek. Okay. Sebab tu kena tahu masalah tu. Okay. Let's say kalau ada, let's say kita pergi tanya budak ni, okay. Budak hitam putih ni kita pergi tanya dia, adik apa masalah adik? So kita dah buat sama interview session tu adik apa masalah adik? Saya ada masalah untuk ambil buku. So itu adalah masalah. Okay. So daripada masalah tu kita dah tahu something kat situ, kita dah identify needs dia. Needs dia, pelajar ni ataupun budak ni nak buku tapi dia tak sampai. So agak-agak apa solution dia? Pertama, so solution dia can be yang pertama, it can be boleh minta orang yang tinggi ataupun orang dewasa untuk tolong ambilkan buku yang dia mahu. Okay, itu solution dia. Nombor dua, boleh mungkin ambil yang kerusi kecil yang dekat library tu kan, yang pendek tu. So dia boleh letak kat situ dan dia boleh panjat dan ambil buku yang dia nak. Okay, itu solution. Banyak lagi kan solution. So nombor tiga, apa? Nombor tiga, mungkin dia boleh ambil tangga. Dia tangga letak tepi dekat laci tu, waktu dia panjat tangga tu dan dia ambil buku tu. Itu juga solution. Dia boleh juga dia juga boleh apa, panjat laci tu. Sebab laci tu kan dia macam step-step kan. So dia boleh panjat laci tu, dah ambil buku tu. Tu soalan. Solution empat je. Banyak lagi kan. So dia juga boleh tumbangkan almari tu dan jatuhkan tu tak kisah okay, itu sebab ini kita sekarang tengah propose solution. Tak kisahlah solution tu logik ke tak logik ke, tak masuk akal ke, bodoh ke, bangang ke, tak kisah sebab kita akan ada satu proses nanti yang kita akan filter all the solution tu bagi solution tu lebih logik. So agak-agak apa lagi solution yang kita boleh bagi ataupun kita boleh propose dekat budak ni? Nombor 5, kita boleh juga apa, kita juga boleh okay, ada robotic arm. Robotic arm ambil buku tu ke atas tu. Okay, ambil buku ke atas. Nampak robotic arm ambil, tolong ambilkan untuk budak tu. Okay, ataupun budak tu boleh naik helikopter kan, naik helikopter, naik daripada atas, lepas tu dia turun bawah, dia tangga tali tu turun, dia turun bawah, dia ambil buku tu. Tak pun dia kena gigit spider dia jadi Spiderman. So waktu dia panjat atas tu, ataupun dia boleh panggil Superman tolong ambilkan. Okay, so macam-macam solution kan. Cuma sekarang ni solution tu logik ataupun tak logik, kita akan ada satu fasa. Fasa tu nama dia adalah konsep evaluation. Konsep evaluation tu barulah kita akan filter sama ada logik ke tak logik. Contohnya macam Superman tadi, ataupun jadi spider, tak logik lah kan. Kita kena cari apa pula spider reaktif pula, nak kena gigit pula tu, nak bagi gigit pula tu, waktu nak jadi spider lagi tu. Okay, itu isu tu Kalau Superman tu mungkin nak kena cari mental Superman tu baru jadi Superman, kan susah tu. Okay, orang kalau helikopter tu halah setakat nak ambil buku, baik tak apa nak tempat heli kan so itu sangat membazir lah So sebab tu ada satu fasa nanti kita panggil sebagai konsep evaluation. Kita akan filter semua solution yang kita telah propose untuk dapatkan solution yang terbaik berdasarkan limitation yang kita ada. Alright. So sebab tu dalam design kita berdasarkan gambar aja tadi pun kita kena tahu needs lah. So needs tu usually adalah salah satu goal kita Dia adalah satu motivation tadi sebab kalau tak ada this benda ni, okay, goal ni, so baik tak payah bawa projek. Okay, alright. Dan bila kita buat needs ni, usually needs ni dalam bentuk kata kerja So kata kerja dan bukan kata nama. Kalau kita bagi ni contohnya to reach so dia akan ada opportunity untuk solution Jadi kalau kita terus bagi ladder, masalah budak ni adalah ladder, masalah tangga, dia tak ada tangga. So basically kita tak nampak dia cuma datang satu solution saja So dalam design proses ataupun design kita nak propose banyak idea supaya
bila dia ada variety, kita akan dapat propose berbagai jenis solution dan kita akan jadi lebih kreatif. Of course kita akan jadi kreatif nanti. Okay, so ni needs yang kita perlu study dan of course banyak faktor yang contribute sebenarnya. Okay, sama ada social, financial status dan juga time. Okay, dan benda ni perlu study dengan baik. Okay, kalau tak jumpa needs untuk satu problem, akan ada masalah bila kita buat nanti prototypes, okay, ataupun end product kita nanti so akan ada masalah. Sebab tu mesti study dengan baik. Dah jumpa problem, kena cari dia punya, identify dia punya needs. Okay, very important dalam design process. Okay, sembang banyak tapi tak faham pun kadang-kadang ya, sembang banyak kemudian dengan berceloteh lah. Saya berceloteh kat kelas ni, memang kelas ni kelas yang saya perlu berceloteh memang kena dengar, tahanlah telinga dengar. Okay, saya nak mudahkan lagi. Okay, kita bagi satu problem. Kita ada mamat orang kotak, kawan saya umur dia sama sebaya dengan saya, lebih kurang 33, lebih kurang 33 lah. Okay, sama sebaya. Okay, orang kotak ni kawan saya. Okay, saya tengok macam ni, nampak dia pun nampak saya lebih kurang. Okay, tengok ni kalau environment ni macam apa, sedih sangat environment ni so say kita tanya kawan saya ni. Okay, kawan kotak saya. Okay, kawan kotak saya ni dia tanya dia, okay, apa problem dia, apa masalah kau bro. Okay, bila kita tanya, oh rupanya bila kita tanya dia, oh dia lonely guy lah pula. Oh siam pula mamat ni, betul dia lonely guy ni. Bertanya sikit, sembang-sembang sikit lah, kau baik kan. Okay, so dia nak happy lah. Oh, so berdasarkan ni berdasarkan dia punya dua statement ni, so apa dia punya needs, agak-agak agak perlu baca kita apa needs dia so adakah dia perlukan happy life, agak-agak mungkin tak aku mungkin kita tak tanya lebih detail sebab kita tak gunakan teknik 5 tadi. Kalau let's say kita guna teknik 5 tu, mungkin kita beritahu detail tu apa masalah kawan kita ni. Okay, sebab tu apa masalah dia ni so kita tanya detail sikit lah tanya, oh rupanya Allah ada third statement tu rupanya dia nak kahwin punya dia tanya lagi, nak kahwin nak kahwin tapi banyak pula wife candidate. Oh, nak kahwin tapi banyak pula awet-awet alamak, wife candidate banyak pula, macam mana ni so, sebab tu dia runsing nak memilih wife candidate yang terbaik untuk dia lah. Apa umur dia pula 33 tahun. Ini rasanya umur dia tak update ni rasanya. Itulah tak update lah okey, 33 tahun itulah dia kawan saya ni macam umur dia macam saya sebaya rasanya. Tak silap saya, tarikh lahir dia pun sama dengan saya. So dia, bila saya tengok dia macam saya jugalah lebih kurang okey. So apa needs dia, agak-agak dia tak apa needs dia. Okey, needs dia mungkin dia nak suitable wife candidate lah okey, cantik orang yang baju putih tu okey, berarti yang di hatiku lah okey. So apa yang kita boleh simpulkan kat sini adalah dalam design proses kita mesti tahu needs ataupun identify needs, sebab dia adalah motivation untuk kita buat project. Okay, dan saya terganggu dengan gambar ni sebenarnya. Okay, melihat keindahan Mirafiza tu. Okay, kalaulah muka saya boleh letak dekat muka orang yang muka bulat ni, yang merah-merah ni, okay, muka kuning ni, okay, adalah muka saya tu, saya rasa bahagia lah okay. Abaikan benda tu. Okay, so design proses kita perlu tahu problem sebagai dia adalah drive sebagai motivations. Okay, sebab dan kita akan buat series of client punya requirement. Sebab tu kita kena interview, kena bertanya apa masalah dia. Lepas tu kita akan identify needs, dan needs ni kita akan propose some solution untuk tu. Okay, sebab tu bila dalam design proses kita akan tengok dia punya term dia ataupun dia punya definition dia adalah kita sebenarnya kita akan buat satu proses di mana kita akan formulating a solution to a problem to satisfy a need. Lepas tu design tu kena tahu apa needs dulu. Okay,
So kalau tak tahu needs memang akan isu. Dan juga bila kita tengok dalam definition design ni, sebenarnya dia adalah proses tu dia adalah time driven so kita tak boleh propose solution sekejap je jumpa problem, jumpa masalah terus dapat solution. So dia tak jadi macam tu benda tu dia takkan jadi macam tu. Dia mesti melalui satu proses proses tu adalah proses yang systematic, yang ada flow, yang cantik flow dia dan of course kita akan propose solution. Macam tadi kita propose solution untuk budak tadi yang kita ingat, so kita akan propose some solutions. Okay, so ini adalah kita stop dulu setakat ni. Okay, so sebenarnya idea dia dalam ni adalah kita nak define apa itu design, tapi nak kena follow daripada atas sampai ke bawah dan sebenarnya design tu bukanlah proses yang mudah untuk dapat good design bila kita design, kita nak dapat good design, bukan bad design ataupun over design at least kita akan dapat good design. So good design tu, so bila nak formulate benda tu dia melalui proses yang susah bukan mudah untuk pergi ke situ okay, alright. Saya rasa setakat itu dulu, kita berhenti dulu setakat ni. Kita jumpa lagi next class dengan hopefully kelas yang menarik lah selepas ini. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.